Kita akan mengupas tajuk yang ke-34, iaitu adab berziarah. Adab berziarah pada hari raya. Disebut dia hari raya tentu anak, sebenarnya dia ziarah ni bila-bila pun lah sama je. Ya, bukannya tentu hari raya kena jaga adab ni. Bila-bila masa sahajalah. Bila mana kita melakukan ziarah itu memang ada adab yang perlu kita jaga. Maka kita lihat pada matan hadis ini pada muka surat 257. Ya, 257. Haddatsani Abdul A'la bin Hammad. Haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة أربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepadaku, Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah daripada Thabit, daripada Abi Rafi', daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zaran akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwasanya seorang lelaki mengunjungi saudaranya di kampung lain. Qaryatin ukhra, ya, kampung lain. Dia keluar pada Korea dia lah. Maka Allah SWT mengutus satu malaikat kepadanya dalam perjalanannya. Ketika telah bertemu, malaikat itu bertanya kepadanya, "Kemana engkau hendak pergi?" Dia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Uridu akhalli fi hadhil qaryati." Malaikat itu bertanya lagi, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Adakah bagimu satu nikmat yang hendak engkau kejar? Maksudnya dia bertemu saudara ni ada apa kepentingan ke? Nak ajak sign borang, ajak menabur sekali ke, ajak join MLM ke, ajak sama-sama untuk ni lah. Ada tujuan duniawi maksudnya. Adakah kau datang ziarah saudara engkau ni dengan tujuan duniawi? Ada tujuan juga tertentu ni? Dia menjawab, tidak. La ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak, hanya saja aku mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia ziarah tidak ada tujuan lain melainkan kerana Allah semata-mata. Malaikat itu pun berkata lagi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2567. Ya, pergi ziarah saudara, memenuhi undangan saudara kita, jemputan, pergi kahwin ke apa saja. Ya, tujuan kita pergi itu ya kerana Allah. Memang pergi dapat makan kan. Tapi nya letak kerana Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Allah Taala beritahu, Allah Ta'ala kasih kepada kita, cinta pada kita, dengan tujuan, dengan sebab itu.
Dengan tujuan ziarah tadi itu kerana Allah, maka Allah pun kasihlah kepada hamba yang berziarah tadi. Maksudnya aktiviti ziarah ini bukan satu benda yang tak ada apa-apa lah tuan nak. Ya, pada kita kadang-kadang bila orang ajak sana orang ajak sini, malas nak pergi lah, naklah apalah. Tapi kalau betul kita betulkan niat kita itu, makanya dia boleh dijadikan satu ibadah. Perkenalan pada tajuk ini, aktiviti ziarah menziarahi sudah sinonim dalam budaya kita. Setiap kali menjelangnya hari raya, khususnya hari raya Aidil Fitri, Islam juga sangat menggalakkan umatnya ziarah menziarahi kerana ia dapat mengeratkan silaturahim. Itu nak cerita pada hadis ini ni. Pasal aktiviti ziarah menziarahi ni. Bagaimanapun kita dianjurkan supaya sentiasa menjaga adab ketika berkunjung ke rumah orang lain, supaya tuan rumah tidak berasa terbeban, sekaligus mengembirakan hati orang yang dikunjungi. Sebab tu bila kita nerima jemputan tu, kita memenuhi jemputan itu, ya sebenarnya kita mengembirakan tuan rumah. Ya, sebab kita sama-sama meraihkan dan sama-sama kita ini, orang kata apa, ya, memenuhi ya, jemputannya tadi itu. Sudah menjadi budaya masyarakat Islam di negara ini menyambut hari raya selama sebulan pada bulan Syawal. Ya, esok bulan 3 esok buka sekolah sehari, esok tu dah puasa dah. Dah masuk Ramadan. Bila dah masuk Ramadan itu dah terasa dah faham hari raya dah. Kalau kita pergi Kuala Lumpur hari ni jalan tar tu dah penuh ada orang pakai baju raya. Baju Melayu apa semua dah. Dah siap dah. Ya, puasa pun belum lagi dah, anak bulan pun tak tahu nampak ke tidak. Baju raya dah siap dah. Ya. Walaupun ia bukanlah anjuran dalam agama. Ya, ni kita raya sebulan tu dia jangan kita faham tak ni budaya agama kan, ni bukan perkara agama. Itu budaya kita. Budaya orang Melayu. Orang Arab sehari ya. Kita yang sampai sebulan lah meriah betul Malaysia ni. Dalam bab-bab macam ni ya. Saya tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab dia aktiviti kunjung mengunjungi dengan niat untuk mengeratkan silaturahim. Tak kisahlah sebulan ke setahun pun. Cuma kita ambil kesempatan ni sebab dalam mood hari raya, makanya kita pergilah memenuhi undangan open house. Walaupun ia bukanlah anjuran dalam agama Islam, tetapi meraihkan hari raya selama sebulan disebabkan kebanyakan kita pulang ke kampung untuk meraihkan satu Syawal. Kesempatan kembali semula ke rumah dia selepas bercuti di kampung halaman dimanfaatkan bagi menziarahi sahabat handai serta jiran tetangga pula melalui penganjuran rumah terbuka atau memenuhi undangan pihak yang menjemput. Ada faktor itulah ya. Biasanya satu Syawal ni ya semua pakai balik kampung masing-masing. Kemudian bila ada raya ke kampung seminggu, barulah balik semula ke rumah dia dah. Jadi di situ pula ya, meraihkan raya tu sama dengan kawan-kawan dengan jiran-jiran pula. Rumah terbuka sama ada diadakan secara besar-besaran maupun sederhana amat baik untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan saling memberi hadiah antara satu sama lain. Ia sudah menjadi budaya bukan sahaja umat Islam, malah masyarakat berbagai agama dan bangsa di negara ini untuk saling mengunjung pada hari raya. Suasana harmoni dan keamanan dapat dirasai di saat sanak saudara, sanak keluarga, sahabat handai serta jiran tetangga menziarahi sepanjang hari raya. Ni'mati juanda dihidangkan sambil berbual mesra bertanya khabar. Ini budaya kita. Ya, di ziarah, berbual, mengeratkan silaturahim, bermaaf-maafan. Satu benda yang positif, benda yang baik lah. Kan? Cuma jangan kita kata letakkan ini perkara agama pula lah. Tak kita letak pula kelebihan pula. Macam kelebihan mayat tarawih dia letak. Raya pertama siapa pergi ziarah dapat pahala macam ni. Raya kedua sekarang pergi ziarah dapat pahala macam ni. Tak berdoa. Ya.
Tak payah. Sebab ini budaya je. Jadi disebut budaya tu tak ada berkaitan dengan agama pun. Adat kita begitu lah. Ya, sama juga dengan dalil kelebihan solat tarawih pun dah itu pun hadis palsu kan. Jadi kita buat je lah solat tarawih tu, bukannya kena nak tentukan kelebihan baru nak pergi, tak payah. Buat je. Ya, pahalanya Allah Ta'ala yang bagi. Yang penting kita buat. Dan penuhi. Penuhi aktiviti malam dengan ibadah. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenai keperluan menjaga adab ketika berziarah. Ini dia punya point ni lah, adab ziarah ni. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu. Larangan, ya. Jadi larangan ini ya ditegah kita supaya jangan nak masuk mana-mana rumah yang bukan rumah kita, sehingga kamu terlebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Beri salam dulu ya kepada ahli rumah tersebut. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Dalam Quran pun sebut adab pergi ziarah orang. Di satu hari, ya, Sayyidina Umar dia telah arahkan, bila jadi khalifah, dia arahkan sahabat datang ke rumah dia. Jadi kafir ni orang tahu aku lah, macam tu lah mafhumnya. Makanya bila sahabat tu free, dia pun datang lah. Jadi waktu dia datang, maka dia pun bagi salam. Ya, Assalamualaikum. Tak jawab, bagi salam. Ya. Sampai 3 kali dia bagi salam, maka tak ada jawapan. Jadi bila tak ada jawapan, dia pun beredar lah, pergi lah. Dia beredar pergi. Tapi dalam hati dia pun rasa sebab salah juga, sebab Sayyidina Umar panggil aku ni, tapi dia tak jawab pun salam aku kan. Maka dia balik kan. Maka satu ketika tu, maka Sayyidina Umar pun dalam satu majlis tu, Umar tanya dia dah, semalam kan aku suruh datang rumah kan, maka kau datang tak? Dia dah risau kan, sebab itu arahan. Maka dia kata, aku datang, tapi bila aku dah bagi salam 3 kali bagi salam, tak ada berjawab, aku balik kan. Tak pasal kau balik, tunggu kan. Tak boleh. Sebab Rasulullah kata, kita pergi rumah orang, bagi salam 3 kali je. Tuan rumah tak berjawab, balik kan. Maka Umar pun kata, mana kau dapat hadis ni? Mana kau dapat hadis ni? Ada siapa-siapa lagi yang dengar apa yang dia cakap? Kalau kau tipu, kau cakap tak betul sebab mungkin dia takut kan. Sebab dia rumah panggil dia, mungkin dia reka alasan. Dia kata kalau kau tipu, kalau benda ni tak betul, pukul kau. Maka ada sahabat kan, ya wahai khalifah, aku dengar hadis tu daripada Nabi SAW. Ya. Jadi waktu 3 kali tu, maksudnya berapa tempoh. Nah, kalau ikut kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sangat ni tak? Ataupun Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, tak? Berapa tempoh? Ya. Di dalam mazhab Syafi'i bagi tahu lebih kurang dalam anggaran solat 4 rakaat. Anggaran 4 rakaat. Jadi 4 rakaat itu anggaran waktunya lebih kurang. Kita biasa bayang 4 rakaat, bayang zuhur berapa minit? 5 minit, 4 minit macam tu lah. Takkan bayang zuhur baca surah Baqarah pula kan. Imam baca Baqarah tinggal imam seorang-seorang kan lah.
Jadinya negara lebih kurang dalam 4-5 minit lah. Kan? Dia bagi salam, duduk, kejap tengok, dia bagi salam lagi tak. Sekiranya kita bagi salam dan kita tahu dalam rumah tu ada orang. Kita tahu ada orang, kita bagi salam dan dia tak keluar, maka kita faham bahawasanya dia tak nak terima kita. Jangan pergi selak langsir pula. Ada, ingatkan tak ada bukan langsir. Itu haram hukumnya. Sebab kita melihat aurat rumah orang. Kita pun tak tahu dalam rumah dia tengah melengging, tengah apa dah. Dia sibuk lipat kain ke apa semua dah. Rambut dah macam rambut pontianak dah, tahu tak? Contoh. Dah menggebang panjang kan. Ada, saya bagi salam tak? Maksudnya kita faham macam tu je. Dengar ni macam mana dalam rumah ada kita yakin ada lah. Tapi ni dia tak jawab. Maka kita faham. Maka sebenarnya balik lah. Dia tak sudi terima kita. Atas sebab tertentu lah. Tak payah kita nak tanggung. Mungkin pada waktu dia tidak bersedia untuk menerima kita. Jadi kalau kita bawa barang apa letak kat tepi tu lah. Tapi sekarang mungkin mudah sikit tuan. WhatsApp ada kan, phone ada, jadi mungkin kita lewat WhatsApp dulu dan sebagainya lah. Tapi dari segi adabnya begitulah. Jangan sekali-kali kita pergi telak langsir rumah orang, pergi tengok tinggal. Ada orang kan. Ada. Dia tak jawab salam, faham lah. Mungkin pada waktu tu dia begitu penat, kita pun tak tahu dia bawa balik kan. Jadi dia tak sudi lah, tidak bersedia menerima tetamu, maka kita faham. Ini sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pun larang. Jangan masuk rumah orang yang bukan rumah kamu sehingga kamu meminta izin terlebih dahulu. Minta izin itu dengan syarat kita beri salam. Kalau rumah tak jawab salam, kalau rumah tak keluar, maka kita faham. Maksudnya tuan rumah tidak bersedia untuk menerima kita. Tapi dalam isu Sayyidina Umar tadi, dia kata dia suruh datang. Mungkin pada waktu tu Sayyidina Umar tak dengar. Dia bagi salam tu tak apa dengar. Mungkin di belakang rumah pun dia tak faham. Jadinya kita tanya balik. Dia kata aku dah datang, cuma bila aku bagi salam 3 kali, tak ada orang jawab balik. Jadi kenapa? Sebab Rasulullah kata bagi salam 3 kali. Jadi dah balik. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Maksudnya, sesiapa yang ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Pertama, syarat untuk kita ini dilapangkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, hendaklah kita bersilaturahim. Ramaikan kawan dan kurangkan musuh. Itu cara dia. Kenapa tuan? Sebab bila kita bersilaturahim, jaga hubungan persaudaraan bersama agama, khususnya lah agama Islam lah sama kita ni, makanya saudara kita tu mendoakan kita. Jumpa lagi insyaAllah, panjang umur kita jumpa lagi, doa tu. Sebelum kita berpisah kan, salam dulu dah, salam doakan. InsyaAllah lah ada masa lagi kita jumpa lagi, panjang umur kita jumpa lagi, insyaAllah ada rezeki kita punya, kita jumpa lagi. Itu doa. Tapi bila buat musuh dengan orang, agak-agak dia doa baik tak? Mati lah kau, kan? Biar mati cepat sikit dia ni, menyusahkan orang ni kan. Jadi itu pun doa juga. Jadi kurangkanlah musuh dan ramaikanlah kawan. Bila kita ramai kawan, kita ramai banyak bersilaturahim, orang ni mendoakan kita saling mendoakan, kan? Jadi ini syarat dia lah. Hadis Muslim bagi tahu, Bukhari dan Muslim bagi tahu, sabda Nabi SAW, kalau kita nak panjang umur, nak murah rezeki, maka hendaklah falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Dalam hadis
daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Maksudnya, tidaklah ada dua orang muslim itu apabila bertemu lalu bersalaman, melainkan akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Tadi riwayat Abu Dawud, hadis ke-5212, statusnya hadis sahih. Ya, dua orang mukmin, ya, dua orang Islam bertemu dan mereka ini berjabat tangan, bersalaman, tak selawat tak apa pun, nak salam je, melainkan diampunkan dosa keduanya. Ya, yang kita dah buat selepas sembahyang, tuan-tuan. Ya, siapa tak buat rugi ya. Yang kita buat dari lepas sembahyang kan, duduk salam. Ya, dah lah salam, tambah selawat pula, kan? Makanya ni hadis Abu Daud bagi tahu. Jadi lepas ni pakai salam lah, ya. Sebab apa? Orang mukmin yang bersalaman, dia salam je, ya. Melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia sebelum keduanya berpisah. Jadi kalau sebelum keluar masjid ni salam lah, sampailah dapat 2-3 orang pun jadilah, dapat lagi ramai lagi bagus tak? Kalau 2 orang ni salam pun Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia, kalau salam lagi ramai lagi bagus lah tak? Jadi bersalam-salaman lah, ya. Sebab dia ada hadis dia, bukan kita saja-saja suka-suka, kan, suka-suka nak salam ni tak. Kecuali siapa yang rasa diri dia tak berapa nasihat tu, makanya tak payahlah, dikecualikan lah. Tak payah salam. Tak salam je, tak sihat lagi ni, tak apa, faham. Tak sihat tak apalah, tak payahlah salam, ya. Kalau yang sihat, yang okey, tak apa masalah, salam lah. Keterangannya, indahnya Islam. Setiap tuntutan disediakan garis panduan supaya dapat dilaksanakan sebaiknya dan memenuhi kehendak ajaran Islam yang sebenar. Ya, dia kata Islam ni begitu melengkapi, complete set. Sampai dalam bab ziarah pun diceritakan, ditunjukkan, diberitahu bagaimana cara nak berziarah, dibagi tahu bagaimana cara nak diampunkan dosa, dibagi tahu bagaimana cara adab pergi rumah orang. Begitu juga dalam aspek menjalinkan silaturahim, terutamanya ketika meraihkan hari raya. Antara adab-adab yang perlu dijaga sepanjang berziarah di hari raya ialah, ya, kita fokuskan pada hari raya lah, sebab hari raya memang aktiviti berziarah aja, kan? Lepas sembahyang raya tu pergi dulu rumah mak, ke rumah siapa, ke rumah halung ke siapa, dan daripada pagi tu sampai ke petang bawa ke malam, kan? Singrah pergi dah. Raya kedua keluar kawasan sikit, kan? Jadinya itu kata budaya ziarah kita ni memang baik lah, bagus, kan? Dalam bab ni kita boleh puji, kan? Orang Malaysia, orang Melayu ni bagus dalam bab ni lah, ya. Sebab kalau kan negara Arab, lepas sembahyang raya tu, kan, salam-salam di masjid, lepas tu pakai balik rumah, duduk, kan? Budak-budak yang pergi merayau, yang dia sebab tak ada dah, biarlah. Dia raya puasa sehari je, kan? Raya haji dia besar sikit, meriah sikit, kan? Kalau raya puasa dah ada, kan? Lepas tu pakai balik lah. Kena pula sekarang musim sejuk, pakai tak keluar rumah lah. Jadi kita student Malaysia ni lah, budak-budak Malaysia yang pergi ziarah rumah kawan-kawan, tengok kawan tu buat apa, dia masak laksa. Dia laksa tu pakai spaghetti, bukan laksa pakai laksa sini tu, laksa Zalika ke apa tu, kan, pakai spaghetti je, kan. Dengar sana buat laksa Kelantan pula, kan, mana dapat santan, bukan pakai santan, dia pakai susu je, beli susu tepung, itulah yang menggantikan santan. Jangan mimpi dah pakai santan kat sana, ya. Dengar kawan ni buat mi kari, mi kari sedap, bukan mi kari sini, dia pakai mi tu daripada spaghetti, kemudian kuah mi kari tu daripada susu, tambah dengan kari saja, mana jadi santan, ya. Mahal dah, memang tak ada lah, ya. Habis seronok lah, meriah, kan.
meriah sana. Yang sana tengok siapa yang buat sate tu memang siap-siap memang tersobu lah kan. Alhamdulillah lah, kerana kita sudah Malaysia okey lah. Setakat zaman saya dulu lah, sebab sudah Malaysia pada tak ramai. Hari ni dah beribu dah. Berselisih baru pun orang tak kenal. Dulu seronok tak ramai. Dan satu Jordan tu lebih kurang ada 600 student. 600 student, pergi mana-mana pun jumpa memang kat tangan. Tak kira lah kau siapa, kau parti apa pun tak ada masalah. Kat tangan jumpa, jom. Itu budaya bagus. Kalau kita pergi tempat orang, contoh daripada Universiti di selatan, dia pergi ziarah sahabat dia di Universiti di utara, jauh lah. Al-Baik dengan Universiti Mu'tah. Pergi je. Sampai lepas sana, tak kenal pun tak apa. Jumpa sudah Malaysia je, tanya. Tahu dah rumah ustaz di mana? Jom saya bawa. Dia bawa tunjuk sampai depan rumah kan. Bagus lah. Ya. Hubungan tu bagus. Ya. Tu memang puji. Ya. Tahun 95 lah. Kalau tak tahu sebab tahun ni tengok tanya kawan-kawan pun, adik-adik pun dah ramai sangat dah. Jadi bila dah ramai sangat, dia jadi macam Malaysia. Tak? Macam orang Malaysia lah. Tak ada apa-apa rasa lah. Okey. Jadi adabnya, yang pertamanya, niat yang baik. Pasang niat tu betul dulu. Ya. Amalan ziarah menziarahi sesama Muslim banyak manfaatnya. Antaranya ialah dapat mendekatkan yang jauh, mendamaikan pihak yang bersengketa, dan seterusnya mengeratkan lagi silaturahim yang terbina. Oleh itu, amalan ziarah ini seharusnya tidak dilindungi dengan niat yang tidak baik, seperti untuk tujuan menunjuk-nunjuk, bermegah-megah ataupun menambahkan persengketaan. Ikhlaskan diri dan niat berziarah semata-mata kerana Allah SWT. Niat tu kena betul. Ya, pergi ziarah bukan nak megah-megah, bukan nak sing-sing lengan, nak tengok gelang emas siapa paling banyak kan. Tarik dulu. Kalah Mami Jarum kan. Biskut Mary ada, petai ada, tak macam-macam kan. Ya, nak tarik lengan tak. Kalau yang lelaki nak pakai tayang kereta pula, kilat-kilat kan, tunjuk tak macam kan. Jadinya niatkan betul lah. Niat ziarah kerana Allah lah. Kena letak itu dulu. Dan nak channelkan niat tu memang kita kena ni lah. Kerana Allah. Yang keduanya, meminta izin untuk datang ziarah. Kalau dulu betul lah, mungkin buat faktor teknologi. Sekarang kita dah boleh WhatsApp saja bagi tahu budak. Kadang-kadang bila rumah satu dalam grup keluarga tu dah siap susun jadual. Rumah pertama, rumah Alung, Angah, Cik semua dah susun dah siap. Dah raya pertama ni saudara-saudara dulu, adik-beradik dulu kan. Maka dah susun jadual dah. Jadi meminta izin bagi tahu untuk datang ziarah. Sebagai tetamu, sebaiknya kita minta izin terlebih dahulu dengan tuan empunya rumah untuk menziarahinya. Adalah lebih baik jika dihubungi terlebih dahulu salah seorang ahli keluarga tersebut untuk memaklumkan kedatangan kita, supaya mereka turut bersedia menerima kunjungan kita dengan hati yang lapang. Juga memudahkan urusan kita untuk mengurus masa. Jika sekiranya tuan rumah tiada di rumah, kadang-kadang kita pun di luar, boleh dapat makluman kata ada orang datang rumah, maka kita pun boleh pendekkan ziarah kita balik ke rumah. Perkara ini turut disebut menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-28. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Maksudnya, maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin, maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Maksud minta izin ini, dia dapati siapa yang berhak beri izin. Kadang-kadang kita pergi rumah yang keluar tu budak 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tak? Yang keluar tak?
Pampers pakai tak buka lagi. Nah, adakah dia layak berizin? Dia tak layak, tak memayis lagi. Ataupun yang berumur bawah 12 tahun yang belum akil baligh, dia tak layak untuk berizin. Itu saya kata tadi. Kita bagi salam pula. Yang keluar tu anak dia kecil lah. Papa cakap dia tak ada rumah, kan? Ya. Maka dia tak bagi izin lah tu. Kan? Bukan dia layak beri izin, dia tak layak. Yang layak beri izin ini ialah pertama tuan rumah sendiri lah, ataupun wakilnya. Ya. Yang kata yang akil balik. Walaupun anak dia yang belum akil balik, tapi dia kata ayah panggil masuk, tak apa boleh. Tak apa. Kan? Ayah panggil masuk kan. Tapi kalau dia kata ayah tak ada rumah, balik lah. Senang je lah. Tak faham lah. Kan? Jadi siapa yang layak, itu dia. Ya. Walaupun dia belum akil balik, tetapi dia diberi, orang kata, autoriti untuk menyebut masuk boleh. Keadaan. Sebab dia sebut sini. Maka kalau kamu mendapati siapa yang berhak berizin, maka janganlah kamu janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, baliklah, ayah suruh balik, ayah tak nak terima, ayah sibuk hari ini, baliklah, kan? Maka hendaklah kamu berundur pulang. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Apa saya kata tak? Kadang-kadang tuan rumah tak bersedia untuk menerima dah. Jadinya itu hak tuan rumah. Kan? Itu hak tuan rumah. Sama juga dengan walai bantu urus, kenduri tak? Kan? Yang dijemput tu datang. Sekiranya kita ni tak dijemput, kadang-kadang kita fikir, takkan dia tak jemput aku, dia terlepas pandang kot. Dia kan? Kita pergi, kita tanya. Sekiranya kata, Allah lupa je, lupa ni kan. Lupa nak jemput, padahal mana jemput. Tak apa, masuk-masuk. Tak ada hal. Tapi kalau tuan rumah kata, minta maaf Haji. Haji memang saya tak jemput. Apa dia? Kan? Itu je lah. Kan? Jangan kita kata, belagak kau orang merah. Tak, itu hak dia. Nah, itu hak dia. Itu kata, itu ada benda yang jadi hak pada tuan rumah yang kita tak boleh nak tikaikan. Kan? Itu atas hak dia. Dia bagi. Tak bagi. Itu baru cerita tetamu berada depan pintu rumah. Belum cerita tetamu masuk rumah lagi. Kan? Dia dengar lesen, buatlah macam rumah sendiri. Dia buat macam rumah sendiri sungguh. Kan? Padahal kawan tu berbahasa je. Kan? Itu belum cerita. Ni baru cerita depan pintu ni. Tak masuk rumah lagi. Dah ada. Ya? Yang ketiganya, memberi salam. Dalam Islam, kita diajar untuk memberi salam sebelum masuk ke dalam mana-mana tempat, sekalipun rumah kita sendiri. Kita balik rumah, balik kampung, balik pada mana pun tak ada orang rumah, bagi salam dulu. Takut ada makhluk-makhluk tak berkenaan lah. Dia senang sebab dia jin ni, ya, di mana tempat ada manusia, di situ dia kena keluar. Kau kena beralah. Sebab manusia ni khalifah, bos, pentadbir alam. Jadi kau kena tolak ansur. Pertama sebab manusia tak nampak engkau. Yang keduanya sebab darjat manusia lagi tinggi pada kau. Jadinya kau kena bala. Apa cerita pun kau tak kena bala. Jadi bila manusia ni balik, kau kena keluar. Jadi cara kita nak bagi tahu kita dengan cara kita memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadikas salihin. Bagi salam. Jadi dia dah maklum. Kadang-kadang bila tak dimaklumkan, tu tiba-tiba kalau buka pintu rumah tiba ada orang. Ada makhluk lain kan. Jadi itu bagi salam. Supaya kita nak maklumkan, ni tuan tanah dah balik, kau keluar. Itu bagi tahu tak, nak maklumkan pada dia. Sebab kita tak nampak dia kan. Kadang-kadang kalau hijab terbuka nampak juga. Jadi dalam Islam kita diajar untuk memberi salam sebelum masuk ke dalam mana-mana tempat, sekalipun rumah kita sendiri. Sebagai tetamu, kadar maksimum untuk kita beri salam kepada tuan rumah yang hendak dikunjungi adalah sebanyak 3 kali. Seperti hari tadilah. Hal ini seperti mana saranan baginda Nabi SAW yang mengatakan cukup sekadar 3 kali untuk memberi salam. Adapun jika kali ketiga tiada sesiapa yang menjawab atau menyahut panggilan salam itu, sebaiknya kita pulang.
Hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istizanu salasun. Ni hadis tadi ni yang kata Sayyidina Umar panggil dia. Sayyidina Umar panggil Abu Musa al-Ash'ari datang rumah, ya. Maka dia datang, dia bagi salam, Sayyidina Umar tak jawab, tak ada orang keluar, dia balik. Ni hadisnya. Al-istizan, dia baca ni, al-istizanu salasun. Fa in uzina laka wa illa farji'. Maksudnya minta izin masuk rumah itu 3 kali. Maksudnya kita minta izin 3 kali je lah. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum tu. Cuma tempohnya itu anggaran 4 ke 5 minit. Sebab kadang-kadang bila kita bagi salam pertama, mungkin tuan rumah dalam bilik air. Tak? Dia tengah meneran dengan kita tak tahulah. Kan, dalam tu jadi dia tak sedia lagi. Kan? Adapun waktu kita bagi salam pertama, dia tengah sabar dalam dia. Sabar, dia balik mandi lah. Nyanyi apa tak, kita tak tahu kan. Jadi bagi salam kedua, bagi tempoh anjuran 4 hingga 5 minit lah. Jadi minta izin masuk ke rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk masuk, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2153. Yang keempatnya, memilih masa yang sesuai. Sebaliknya, pilihlah masa yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti ziarah, iaitu tidak terlalu awal pagi, seperti selepas solat subuh, dan tidak terlalu lewat malam, kerana dibimbangi mengganggu waktu rehat mereka. Tengok pada waktu-waktu yang sesuai. Kadang-kadang sudah subuh dah sampai rumah tak kena lah. Terutama kalau akhir raya tu, aktivitinya ialah selepas solat akhir raya dah. InsyaAllah tuan-tuan kita tangguh sini dulu ya, pada poin yang keempat. InsyaAllah ini panjang ya. Dia ada banyak adab dalam ni kan. Jadi insyaAllah kita sambung ya, pada poin yang akan datang, pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Sungguh apa yang baik kepada Allah SWT, semua kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada manusia sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman juga kekuatan, kita amalkan sampai nanti insyaAllah.